السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. صلاة وسلاما على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterbatasan ruang, Allah Ta'ala bagi juga kita peluang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah uji kita dengan susah sikit. Mungkin ada yang tak jumpa cari jalan masuk mana pula, nak pergi masuk ke dewan salat dan sebagainya. Mungkin Allah Ta'ala uji sikit, kita panas dan sebagainya. Kita terimalah, inilah hakikat kehidupan dunia. Tak semestinya apa yang kita nak Allah Ta'ala akan bagi kesemuanya. Maka inilah antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita sebagai seorang hamba. Dan inilah nanti yang akan menentukan adakah kita ini akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sebaliknya. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kehidupan dan kematian ini tak lain tak bukan untuk Allah Ta'ala uji. Siapakah di sebalik ujian itu reaksi dia yang lebih baik. Ahsanu amala saya suka terjemahkan sebagai reaksi dia terhadap ujian itu lebih baik. Saya sebagaimana biasa saya ganti saja untuk malam ni, dan saya nak sambung lagi perbahasan kita pada pertemuan yang lepas, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani sebahagian daripada sahabat-sahabatnya berdasarkan segmen kehidupan mereka. Pada pertemuan yang lepas kita bincang berkaitan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayan sahabat-sahabatnya yang kaya raya. Nabi tak pernah sisihkan sahabat-sahabat baginda yang kaya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya orang sebut orang yang suka melayani golongan yang marhain dan sebagainya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lupakan sahabat-sahabat baginda yang kaya raya. Sebab Islam memandang kekayaan dan juga kefakiran itu sebagai suatu ujian daripada Allah. Orang yang baiklah orang yang dapat melaksanakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan jayanya. Orang kaya ujiannya dengan kekayaan. Kalau dia boleh jadi orang kaya yang beriman, maka itu lebih baik dari baginya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan kemiskinan. Andai dia dapat bersabar dengan kemiskinannya, maka itu juga lebih baik kepadanya. Dalam satu riwayat disebut ada seorang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal juga sebagai salah seorang sahabat yang kaya. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas cerita bahawasanya satu ketika waktu dia sakit, dia kata adani Nabi sallallahu alaihi wasallam am hajjatul wada' min maradin ashfaitu minhu 'alal maut. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku teringat suatu ketika bila mana aku sakit, yang aku sangkakan sakit itu akan bawa kepada kematian aku. Dan peristiwa itu berlaku pada tahun haji perpisahan. Pada tanggapan Sa'ad bin Abi Waqqas, kesakitan yang dia tanggung itu takkan lama, sebab dia rasa dia akan mati dengan sakit yang sedemikian. Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas sebut, ya Rasulullah, balagha bi minal waj'i ma tara. Aku ni kalau sebagaimana yang engkau tengok dah macam nak sampai masa dah. Wa ana dhu malin, kata dia, dan aku ini antara orang yang Allah Ta'ala kurniakan dengan banyak harta. Wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Aku tak ada siapa-siapa yang untuk aku wariskan harta aku kecuali seorang anak perempuan. Kita pun tahu kalau seorang anak perempuan je ada, maka harta pusaka tu tak dapat semua untuk dia. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh tak aku bagi 2/3 harta aku itu, aku nak sedekahkan. Maknanya yang tinggal itu bagilah pada anak aku.
selebihnya aku nak sedekahkan. Nabi SAW melarang perbuatan itu. Nabi kata, jangan sedekahkan 2/3 harta kamu. Maka dalam keadaan ini Sa'ad bin Abi Waqqas kata, fa atasaddaqu bi syatrihi, kalau macam tu tak boleh 2/3, aku sedekahkanlah 1/2, kurang sikit. Nabi SAW refuse. Nabi kata, tak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau macam tu aku nak bagi 1/3 sahajalah. Nabi SAW sebut, "Ats-tsulutsu ya Sa'ad, wath-tsulutsu katsir." Boleh 1/3 wahai Sa'ad, tapi 1/3 tu pun banyak sebenarnya. Maknanya kalau kita nak sedekahkan semua harta kita selepas kematian kita sebanyak 1/3, sama ada dengan cara wasiat ke dan sebagainya, Nabi kata itu juga merupakan suatu jumlah yang banyak. Nabi sebut, innaka antadhara dhurriyyataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Nabi SAW sebut satu perkara yang menjadi suatu prinsip dalam pengurusan harta yang baik. Apa dia? Nabi kata apa? Innaka antadhara dhurriyyataka aghniya'a khair. Kamu tinggalkan zuriat keturunan yang tidak meminta-minta, iaitu kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan zuriat keturunan kamu jadi orang miskin dan meminta-minta pada orang. Kita kadang-kadang marah anak kita tak? Bentanglah kawan tu dah habis degree, terus sambung ke duduk kat overseas, tak balik-balik, kita marah dia kan. Mungkin kita terasa dengan dia, tak nak bagi harta kita kat dia waktu kita mati. Tak boleh. Suka ke tak suka ke, dia tetap anak kita yang akan dapat harta kita. Maka dalam keadaan ini Nabi tunjukkan satu prinsip pengurusan harta yang baik. Apa dia? Andai kita ada zuriat keturunan, membiarkan zuriat keturunan kita itu dapat hidup secara yang baik dengan harta peninggalan kita, merupakan suatu yang diajar oleh agama. Agama tak membenarkan kita untuk tinggalkan zuriat keturunan kita ni dalam keadaan mereka meminta-minta orang. So tak ada salah kita tinggalkan. Mungkinlah kita ni berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan harta. Anak kita mungkin dapat harta terpijak, cucu kita dapat harta terpijak sebagai contoh. Tapi Nabi kata meninggalkan mereka dalam keadaan mereka kaya itu lebih baik daripada kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka itu meminta-minta. Kemudian ada satu perkara yang disebut oleh Sa'ad. Dia kata, ya Rasulullah, ukhallifu ba'da ashabi, aku akan ditinggalkan ke oleh sahabat-sahabatku. Dalam keadaan ini, makna dia sebab Sa'ad pada ketika itu berada di Mekah, waktu pembukaan kota Mekah, dalam keadaan dia sakit. Dia kata, adakah aku akan tinggal dekat sini? Sebab Sa'ad, jiwa dia ialah dia nak berada di Madinatul Munawwarah, tempat penghijrahan Nabi dan juga tempat tinggal nanti dia. Walaupun Mekah itu satu tempat yang baik, tapi bagi dia, dia tak nak tinggal di situ. Maka Nabi kata apa? Innaka lan tukhallaf, kamu takkan ditinggalkan. Maknanya walau apa pun terjadi, kamu akan dibawa balik ke Madinah. Dan Nabi sebut satu hadis, satu ungkapan. Nabi kata, fata'mala amalan tabtaghi biha wajhallahi illa izdadatta bihi darajatan wa raf'atan. Bila mana kamu buat satu amal, satu perbuatan, yang mana perbuatan itu kamu buat dan lakukan hanya kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan naikkan kamu ke suatu darjat, dan Allah Ta'ala akan naikkan maqam kamu di sisinya. Maknanya Nabi nak mengajar kepada kita, apa sahaja kebaikan yang kita buat, kalau ianya kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi kita suatu ketinggian kehidupan, walaupun mungkin manusia tak nampak ketinggian tersebut. Maka kata ulama dalam menanggapi hadis ini, apa dia? Yang pertama, kita ini diseru oleh agama untuk menziarahi mana-mana sahabat kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji mereka dengan kesakitan. Kenapa? Sebab ianya sebagai suatu adab yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita comfortkan dia, bagi dia rasa tenang. Sebab kadang-kadang waktu sihat boleh jumpa lepak kan, contoh lepak kat Q-Bistro ke contoh, minum dekat situ. Bila sakit tak ada siapa datang tengok. Maka dalam keadaan ini Nabi mengajar kita satu perkara. Apa dia? Walaupun sahabat itu orang kaya sekalipun, ziarahlah dia, jangan tinggalkan dia keseorangan. Dan yang kedua, dalam keadaan ini Nabi SAW juga tunjuk kepada kita apa dia, haram untuk kita berwasiat lebih daripada 1/3 daripada harta kita.
Maknanya apa tuan-tuan? Kalaulah kita ada harta, kita kata kalau aku mati nanti aku nak bagi semua harta aku ni, satu sen pun tak tinggal kat kamu wahai anak-anak. Tak boleh. Walau bagaimana kita tak suka anak-anak kita sekalipun, mereka tetap zuriat keturunan kita yang akan dapat hak melalui faraid. Yang paling banyak kita boleh bagilah 1/3 sahaja. Kalau nak bagi juga bila? Bagi waktu hidup ni. Tak payah tunggu mati, bagi siap-siap. Rumah ni untuk engkau, kereta ni untuk siapa, saham untuk siapa, ini untuk siapa, bagi siap-siap. Ataupun pindah hak milik siap-siap tanpa tunggu keadaan kita mati. Ini yang disepakati oleh ulama. Kemudian Nabi SAW hadis ini menunjukkan apa? Hubungan kekeluargaan itu satu hubungan yang perlu kita jaga. Walaupun mungkin ada konflik di antara ahli keluarga, hubungan itu takkan terputus. Ini satu benda yang kadang-kadang kita lupa, bergaduh adik-beradik. Kita lupa bahawasanya mereka tetap adik-beradik kita, ada hubungan kekeluargaan. Saya teringat mak saya selalu pesan waktu saya kecil-kecil, kadang-kadang biasalah bergaduh adik-beradik kan. Mak saya selalu apa? Waktu tengah makan satu belanga ni, janganlah berkira sangat. Esok-esok makan belanga lain-lain lagi jauh. Nak bayangkan apa? Kita ni satu hari nanti Allah Ta'ala akan takdirkan berjauhan, tapi kita ingat kita daripada susur galur yang sama. Dan yang seterusnya, dalam hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi mengajar kita kaedah pengurusan harta yang baik. Sebelum adanya wealth management yang dibuat oleh kita hari ini, Nabi awal-awal lagi mengajar kita bagaimana untuk manage kekayaan kita. Kekayaan perlu diurus dengan baik. Bagaimana berikan kekayaan itu kepada orang yang berhak dahulu. Anak-anak kita, zuriat keturunan kita. Sebagaimana hadis yang kita pernah sebut pada sebelum ni, Abu Talha, dia bagi kepada saudara mara dia. Bagulah dia bagi kepada orang lain, iaitu kita bersedekah. Kita membiarkan zuriat keturunan dan keluarga kita dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kita tinggalkan mereka daripada dalam keadaan meminta. Dan hadis ini juga kata ulama menunjukkan kepada kita apa dia? Walaupun dalam keadaan ini Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya dia tidak mati dengan sakit ini. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di Madinah dalam keadaan umur dia agak panjang. Ulama sebut panjangnya umur ini untuk apa? Ianya sebagai suatu peluang untuk kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang untuk kita beribadah. Sebab tu kita jangan doa panjang usia, kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi keberkatan pada usia kita. Panjang usia tak guna juga. Umur 80 tahun duk main dam haji lagi bawah pokok, tak boleh. Biarlah dia 40 mati awal, tapi 40 mati awal dalam keadaan dia banyak tinggalkan jasa yang baik. Sebagai contoh, Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih. Saya rasa ramai orang kenal nama Al-Imam Nawawi. Saya tengok dekat rak ni pun ada satu kitab hadis 40. Kita tengok ada hadis 40. Al-Imam Nawawi usia dia tak panjang, 45 tahun je. 45 tahun. Dan Al-Imam Nawawi antara ulama yang tak sempat kahwin pun. Tak sempat kahwin. Tuan-tuan boleh rujuk, ada satu buku diberi Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang membujang. Tapi Al-Imam Nawawi berikan hidupnya kepada agama Allah. Tak ada masjid, tak ada surau yang atas muka bumi ni yang tak mengajar kitab Al-Imam Nawawi. Walaupun usianya 45 tahun, tapi hayatnya berkekalan sampai hari ini. So kalau kita, Allah Ta'ala bagi peluang usia yang panjang, alhamdulillah sebagian besar daripada kita mungkin lebih senior pada saya dah, ada yang dah cecah 70 dan sebagainya. Maka kita gunakan dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar usia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan pada kita ni, kita jadikan dia sebagai satu alat untuk kita buat kebaikan. Baik. Kemudian bila mana Nabi SAW berurusan dengan sahabat-sahabat yang kaya ini, Nabi minta mereka supaya apa? Supaya berlaku adil terhadap anak-anak mereka, walaupun mungkin ada di kalangan anak-anak mereka ni yang bukan favourite mereka. Ada satu kisah daripada seorang sahabat yang namanya An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir kata apa? Anna ummahu Amarah bintu Rawahah. Nu'man bin Bashir ni ibu dia, nama dia Amarah binti Rawahah.
Amarah binti Rawahah ni, dia tanya kepada suami dia tentang pemberian yang sepatut diberikan kepada anak-anak dia. Mungkinlah ada isu kekeluargaan dekat sini, wallahu a'lam. Yang penting Amarah ini tanya pada suami dia, hak anak ni bagaimana? Dalam keadaan ini, tuan-tuan, berlaku satu krisis sampai ke peringkat Al-Bashir ini tak bagi kepada anak dia sampai 2-3 tahun. Mungkin nafkah yang sepatut dia bagi, dia tak bagi. Kemudian barulah dia bagi. Dia bagi pula dalam keadaan Amarah ini tak puas hati dengan jumlah yang diberi. Maka kata Amarah, faqalat la arda hatta tashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma wahabta li ibni. Aku tak redha melainkan Nabi bagi approval kepada apa yang telah kamu lakukan terhadap anak aku. Maknanya Amarah ini kata, aku takkan redha melainkan harta yang kamu bagi pada anak ni dapat approval Nabi. Selagi kamu tak bagi sebagaimana yang Nabi approve, aku takkan redha terhadap perbuatan kamu. Maka kata Nu'man bin Bashir, ayah dia ni ambil tangan Nu'man, bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati tu. Maka dia kata apa? Kata Nu'man, waktu tu aku masih kecil lagi, kata dia. Maka bila mana Al-Bashir ini jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ya Rasulullah, inna umma hadha bint Rawaha a'jabaha an ashhadaka 'ala alladhi wahabtu li ibniha. Wahai Rasulullah, mak kepada budak ni yang namanya Amarah ni tak puas hati, dan dia nak engkau jadi saksi bahawasanya apa yang aku bagi ini merupakan sesuatu yang telah pun adil. Maka Nabi SAW tanya dia, ya Bashir, wahai Bashir, alaka waladun siwa hadha, kamu ada anak lelaki yang lain ke? Kata Bashir, ada. Nabi SAW tanya lagi, akulluhum wahabta lahum mithla alladhi wahabta libnaka hadha, adakah kamu bagi pada anak-anak yang lain sama dengan kamu bagi pada anak yang seorang ni? Kata Bashir, tak. Makna dia tak bagi harta yang sepatutnya kepada anak yang seorang ini. Maka Nabi kata apa? Fala tashhadni idzan fa inni la ashhadu ala jurin. Aku takkan jadi saksi kamu dan aku takkan jadi saksi orang yang buat jahat. Hadis ni tunjuk apa? Walaupun si ayah ada hak nak bagi harta pada anak-anak, betul dia kan? Tapi Nabi mengajar apa? Setiap anak-anak itu merupakan anak-anak kita. Sebolehnya bagilah berdasarkan keadilan yang sepatutnya. Maka dalam keadaan ini, kata Nu'man, dia sepatut diberikan dengan yang sama. Maka bila mana dalam ada satu riwayat menyebut ayassaruka ayyakunu ilaika fil birri sawa, adakah susah sangat kamu nak buat kebaikan ni sama rata je? Kata Al-Bashir, boleh je. Fala idzan, habis tu kenapa kamu tak buat? Kenapa kamu nak membezakan anak ini dengan anak ini, sedangkan mereka sama-sama anak? Tuan-tuan, kadang-kadang mungkin anak-anak kita ada buat benda yang kita tergores hati. Itu dosa dia. Tapi kita sebagai ibu ayah, jangan kita balas dosa dengan dosa. Kita kadang-kadang tense untuk balas satu kejahatan dengan kejahatan. Kita manusia, biasalah. Tapi Nabi mengajar apa dia? Sesuatu kejahatan pun biarlah dibalas dengan kebaikan. Kita hari ni suka jadi orang yang bila orang buat jahat, kita nak kejahatan yang sama kena dekat dia. Ni keluar masjid ni kan, tiba-tiba hilang slipper dah, lupa slipper tempat lain. Contoh, kita marah imam tolong doa siapa-siapa yang curi slipper saya biar kembung perut. Contoh tuan-tuan, tak perlu macam tu. Biarlah kita doa pada Allah agar diberikan kebaikan terhadap siapa-siapa saja yang buat kejahatan kepada kita. Maka dalam keadaan ini ada satu riwayat menyebut ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Nabi sebut bertakwalah kita kepada Allah. Nabi kata dan buatlah adil, berlaku adillah kepada anak-anak kita. Anak lelaki sepatut dapat hak sebagai seorang anak lelaki. Anak perempuan walaupun dalam faraid mendapat bahagian yang sikit, benar. Dalam faraid, anak perempuan kalau berlaku kematian, si ayah atau si ibu akan dapat satu
nisbah separuh daripada apa yang akan diterima daripada anak-anak lelaki. Tapi kena ingat, dia tetap akan mendapat nafkah daripada orang lain. Sedangkan si lelaki walaupun dapat banyak, nafkah dan tanggungannya besar. Itulah keadilan dalam Islam. Baik. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sahabat-sahabat yang kaya ini, apa dia? Bahawasanya kekayaan yang hakiki ialah apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Kadang-kadang kita rasa kaya dengan sebab banyak yang ada pada sisi kita. What we have, we think itu amount yang kita punya. Tapi Nabi mengajar para sahabat, apa dia? Kekayaan, ukuran kekayaan yang sebenar apa dia? Bila mana yang kamu bagi pada Allah itu lebih banyak. Kata Abdullah ibn Mas'ud, satu hari Nabi SAW sebut pada para sahabat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi SAW tanya, siapa di antara kamu yang harta waris dia lebih disuka daripada harta dia? Biasa kita lebih suka harta kita, tak sayang harta kita lagi pada harta waris. Maka dalam keadaan ini sahabat tanya, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Ya Rasulullah, tak ada orang yang dia sayang, suka, cinta harta waris dia, melainkan dia lebih cinta harta dia. Maka Nabi kata, fa inna ma lahu ma taqaddama wa maluhu wa malu warithuhu ma akhara. Nabi sebut satu prinsip, apa dia? Bahawasanya harta kita yang sebenar ialah ma qaddam. Apa yang kita bagi, hakikatnya itulah sebenarnya harta kita. Apa yang kita simpan, itulah nanti harta waris kita. Nampak tak? Kalaulah kita rasa kita nak ukur kekayaan atas muka bumi ni, orang paling kaya apa, Warren Buffett ke lebih apa, Joe Biden apa lupa dah nama dia, tokeh Amazon tu, ataupun tokeh Tesla, nama pula lupa tiba-tiba malam ni kan. Contoh, pada saya lah orang paling kaya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, pemilik Ar-Rajihi Bank. Betul kekayaan dia tak capai lah sebagaimana kekayaan orang lain, tapi apa yang dia bagi, dia infakkan seluruh harta dia pada jalan Allah. Syekh Sulaiman Ar-Rajihi tak ada apa-apa harta sekarang, semuanya diserahkan kepada agama Allah. Tuan-tuan boleh baca tentang Syekh Sulaiman Ar-Rajihi ni, apa yang ada dia kata cukuplah untuk dia. Dia biarkan anak-anak dia uruskan kekayaan bank dia, tapi kekayaan yang dia ada dia infakkan kepada agama Allah. Dia beli tanah yang besar, jadikan ladang tamar, dan setiap tahun tamar itu bila berbuah akan bagi kepada jemaah-jemaah. Itu nilai kekayaan yang sebenar. Cuba bayangkan bagaimana orang yang kadang-kadang melihat kekayaan yang ada pada dirinya itu melambang kekayaan. Tak. Islam tak pernah larang kekayaan. Itu satu benda yang kita kena ingat. Ya, tapi Islam ada suatu prinsip, apa dia? Hitungan kekayaan yang hakiki ialah apa yang kita bagi pada Allah. Sebab banyak mana pun kita tinggalkan nanti, andai tak digunakan ke jalan Allah, it's mean nothing. Tak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Walaupun kita tinggalkan harta banyak mana sekalipun, apa nilai di sisi Allah? Tak ada nilai. Dia bertukar hak ke tangan yang lain sahaja. Di sisi Allah dapat apa? Tak dapat apa-apa. Tapi kan tuan-tuan balik malam ni habis dekah semua kata pula. Nak tunjukkan apa dia? Jangan kita mengukur kekayaan seseorang itu dengan hanya tengok apa yang dia ada. Ukurlah kekayaan kita yang sebenar dengan apa yang telah kita bagi pada jalan Allah. Sebab tu saya pernah sebut, orang-orang dulu kadang-kadang mereka tak kaya, tapi pemberian mereka pada jalan Allah kadang-kadang hebat. Ya, saya ingat arwah tok saya kan, tanah dia tu rentang kampung, dia bagi jalan. Saya kata, tok kenapa bagi jalan? Dia kata, biarlah, sampai ke peringkat tanah tapak rumah dia kecil. Tapi saya melihat dengan keadaan itu, kehidupan dia Allah Ta'ala bagi dengan cara yang baik. Ada orang hari ni, kalau di kampung-kampung lah, pasang pagar tu sampai betul-betul sepadan tanah, sikit jalan pun tak nak bagi.
Tengok orang dulu. Orang dulu tanam pokok durian. Ya, pokok durian, saya orang Perak kan. Pokok durian. Tuan-tuan, durian zaman dulu, zaman-zaman tok saya tu berapa belas tahun baru berbuah. Tak, ataupun bawa parang pergi warning, kau tak berbuah. Aku tebang kamu. Tuan-tuan, dia merasa tak benda tu? Dia tak merasa pun benda tu. Tapi kenapa dia buat? Dia buat untuk anak cucu dia, untuk dia bagi makan. Tengok, sebab tu kehidupan orang-orang dahulu kadang-kadang lebih berkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak ada apa-apa. Mereka hanya ada pokok-pokok pisang belakang rumah mereka, tapi itulah yang mereka bawa ke masjid, ke surau, bagi sedekah pada orang. Kita dalam masjid tak bagi apa, komplain banyak. Syekh pisang, bagilah sendiri. Ya? Tengok, orang dahulu tak ada apa-apa pun, tapi mereka sanggup bagi kita. Sebab tu nilai kekayaan yang sebenar ialah bila mana kita berikan sesuatu yang bila mana dibelanjakan ke jalan Allah, itulah nanti fix deposit kita dekat akhirat. Kita jangan kira currency kita kat dunia, yang kita kena kira currency kita dekat akhirat nanti apa. Berapa banyak yang telah kita bagi kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, disebut dalam satu kisah daripada Abdullah bin Ash-Shakhir, kata dia, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takathur. Satu ketika seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Ash-Shahir kata, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi baca surah At-Takathur, alhaakumut takathur. Maksudnya apa? Kamu dilalaikan dengan at-takathur. At-takathur ni makna mengumpulkan harta secara berlebihan, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah dia tu sampai ke kubur baru dia sedar dia mati. Tak sedar mati bila? Dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yaqulu ibnu Adam mali mali. Nabi kata apa? Anak Adam ni akan sebut harta aku. Qala wa hallaka ya ibna Adam man malaka illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Nabi kata apa? Harta kamu tu tak ada benda yang lain melainkan apa yang kamu makan, kamu habiskan. Apa yang kamu pakai ia akan rosak, dan apa yang kamu sedekah itu sahajalah yang tersisa. Nabi ajarkan kita apa? Benar, harta tu harta kita, tapi harta dimakan, maka suatu hari dia akan habis. Makanan kita beli, makan habis tak? Habis. Kalau makan tak baca bismillah tu lagi habis lah, apa pun tak ada tak. Sebenarnya kalau makan baca bismillah tu lain sikit. Pakaian yang kita pakai satu hari dia akan rosak. Tuan-tuan, saya suka sebut bab pakaian ni sikit lah. Ada orang mungkin dah beli baju raya dah. Beli kot baju raya, baguslah beli baju raya dah. Tapi baju nak sambut Ramadan ni agak-agak kita ada tak? Baju nak datang masjid surau ni, adakah that's the best attire yang kita ada? Kita biasanya akan beli pakaian mahal untuk pergi function, betul? Ada majlis rasmi, ada majlis corporate, kita akan beli pakaian mahal. Tapi pakaian kita menghadap Allah bagaimana? Adakah dia pakaian yang terbaik? Cuba ambil balik kerang, selak wardrobe kita, tengok, ambil satu pakaian yang paling mahal pernah kita ada. Pernah tak pakaian itu kita gunakan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tak pernah, kita nak jawab apa depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pakai selagi mana dia satu pakaian yang baik. Saya kadang-kadang tegur orang lelaki kan, dia nak pergi masjid, dia malah pakai minyak wangi. Datang masjid baru cari minyak wangi yang orang letak dekat tempat-tempat lah, laraga. Minyak wangi yang paling mahal tak pakai pun. Dia pakai bila? Dia pakai ada function. Kenapa? Adakah function itu lebih besar daripada kita datang masjid? Sebab dalam keadaan ini Nabi mengajar kita, apa dia? Au tasaddaqta fa amdaita. Apa dia? Harta kita yang sebenarnya apa yang telah kita sedekahkan, dan itulah nanti yang akan tersisa untuk kita.
Dan disebut dalam satu syair Arab. Saya suka baca syair ni. Dia kata apa? Ya kanizal amwali sawfa yahuzuha zawjul banati wa zawjatul abna'i wa la sawfa tatruka fil maqabiri mufrada min ghairi ma ahlin wala ahma'i faj'al li nafsika min kunuzika hassatan fi sahatil aitami wal fuqara. Dia kata apa? Wahai pemilik harta, satu hari nanti yang akan miliki harta kamu ialah anak-anak menantu kamu. Dan kamu satu hari nanti akan ditinggalkan dalam kubur seorang-seorang, tak ada siapa-siapa pun yang akan temankan kamu. Maka Nabi kata, jadikanlah himpunan harta yang kamu ada itu satu bahagian yang kamu akan berikan kepada anak-anak yatim dan juga para fuqara. Jadi kita nak Ramadan ni, kita jadikan harta kita itu antaranya kita berikan kepada anak fakir, miskin dan juga fuqara. Baik. Dan seterusnya Nabi mengajar kepada para sahabat. Apa dia? Satu ketika Ka'ab bin Malik sebut, inna min taubati an khala'a min mali sadaqatan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kata Ka'ab bin Malik, antara benda yang aku nak buat sebagai suatu tanda taubat aku pada Allah Subhanahu wa taala, aku nak bagi semua harta aku. Nak infakkan semua harta kamu. Nabi ajarkan satu perkara sebagaimana kita tengok pada hadis-hadis yang sebelum ini. Apa dia? Nabi sebut, imsak alaika ba'da malak fahuwa khairul lak. Jangan kita sedekahkan semua sampai ke peringkat akhirnya kita jadi papa kedana. Nabi ajar satu prinsip yang lain. Apa dia nak sedekah? Silakan sedekah, tapi jangan biarkan diri kita jadi orang yang akhirnya meminta-minta, mengemis pada orang lain. Apa prinsip dia? Nabi mengajar kita bersedekah waktu kita ada, dan dalam masa yang sama jangan lupa akan nasib diri kita sendiri. Ada orang akan sebut, bagaimana tentang Abu Bakar As-Siddiq? Bagi semua. Tuan-tuan, kita jangan ukur kita dengan Abu Bakar As-Siddiq, takkan sama. Nilai iman Abu Bakar As-Siddiq satu nilai keimanan yang Allah Subhanahu wa taala saja tahu. Dan Abu Bakar yakin dengan apa yang diberikan. Kita ni nilai iman kita, kita bagi waktu kita lebih pun alhamdulillah dah. Nak bagi waktu kita betul-betul ada, itu pun dah cukup baik. Bagi waktu kita tengah tak ada, tu yang kadang-kadang satu nilai keimanan kepada kita. Maka dalam keadaan ini, sebab tu Nabi SAW sebut, jangan kamu bagi semua sampai ke peringkat kamu dah tak ada apa-apa sehingga kamu meminta-minta pula pada orang lain. Baik. Ada juga satu riwayat pada Jabir bin Abdullah. Kata dia, apa dia? Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Satu ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki yang bawa satu ketulan emas yang saiznya macam saiz telur. Ketulan emas. Dia kata apa? Ya Rasulullah, asabtu hadhihi min ba'danin fakhudha fahiya sadaqatun ma amliku ghairaha. Laki ni kata apa? Ya Rasulullah, aku ni dapat benda ni. Aku memiliki benda ni. Aku nak bagi semualah. Lepas tu aku dah tak apa-apa dah. Apa yang Nabi sebut? Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi refuse untuk jumpa lah, untuk hadap muka kat lelaki ni. Sebab lelaki ni dapat satu pemberian yang bernilai dia emas sebesar telur. Dia jual jumpa Nabi sallallahu, aku nak bagi semua. Tapi bila aku bagi ni, aku dah tak ada apa-apa dah. Nabi berpaling satu tempat yang lain. Lelaki ni datang. Seterusnya bila Nabi paling, lelaki tu pergi pula dekat arah Nabi berpaling. Sama juga benda yang dia cakap. Nabi berpaling ke arah yang lain. Dalam keadaan ini dia sebut fakhudh fahadhafa biha falau asabtu lawaja'tu ala qara'tu. Nabi kata, Nabi sebut, ya'ti ahadukum bima yamliku fayaqul hadhihi sadaqatun thumma yaq'udu yastakifun nas khairun sadaqah ma kana an zahrin ghina. Nabi bagi satu prinsip. Nabi kata apa? Ada orang daripada kamu ni yang kadang-kadang dia ada satu harta,
Datang dia bagi harta dia, ini sedekah. Kemudian dia duduk tepi jalan, dia angkat tangan, dia mengemis-ngemis pada orang. Hak tu bukan sedekah yang baik. Nabi kata apa? Sedekah yang baik an zaharin ghina. Sedekah yang baik dalam keadaan kamu juga ada kecukupan. Ini satu prinsip yang agama ajar. Apa dia? Agama mengajar kita untuk memberi, tapi agama melarang kita untuk jadikan diri kita papa kedana meminta. Itu satu prinsip. Kita bukan satu agama yang ajar orang sedekah sampai habis, dia tak ada apa-apa dah. Kosong duit. Tak. Islam satu agama yang sangat baik sikap dia apa? Bagi. Tapi jangan sampai kamu tak ada apa-apa pun. Inilah satu prinsip yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi mengajar kita, kalau dah orang-orang kaya menggunakan lebihan harta mereka dengan baik, mereka akan dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka sanggup bagi walaupun mereka telah berusaha susah untuk dapatkan harta tersebut. Usaha orang untuk dapatkan harta kita kena hargai. Bukan senang. Untuk earn something, it's not something yang easy. Bukan mudah. Dan bila orang sanggup memberi atas kesukaran dia, kita hargai, berikan terima kasih. Sebab itu Islam memberikan suatu hak yang sangat istimewa kepada orang kaya yang mewakafkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam sangat memandang jelek terhadap fakir miskin yang meminta. Satu perkara yang kadang-kadang kita lupa, bahawasanya dalam kehidupan kita kadang-kadang kita pandang serong pada orang kaya. Islam tak pernah begitu. Yang Islam pandang apa dia? Islam sangat-sangat nak orang kaya jadi orang yang merendah diri. Jadi orang kaya jangan jadi orang kaya yang sombong. Begitu juga orang miskin, jangan pandang orang miskin dengan pandang kehinaan. Tidak, orang miskin juga ada ujian yang Allah Ta'ala bagi. Tapi biarlah dia orang miskin yang ada maruah. Tak jual agama semata-mata untuk harta, tak jual diri semata-mata untuk harta. Berusahalah, walaupun mungkin usaha itu bak kata orang tutur kain pagi makan pagi, kain petang makan petang, tapi ianya lebih baik daripada kita meminta. Sebab itu prinsip Islam, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya rasa waktu isyak pun dah masuk. Kita berhenti kat sini insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan untuk kita semua yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.